Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Khabar kamu semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Okey, kita meneruskan lagi PDPR kita dalam bab 6. Kali ini kita akan menyentuh subtopik 6.2. 6.2 iaitu sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Cikgu akan bentangkan PowerPoint untuk tontonan kamu. Juga harap kamu beri perhatian dan cuba fahami. Okey, ini dia slide PowerPoint kita, iaitu bab 6 dan subtopik yang akan dipelajari hari ini, iaitu 6.2. Okey, apakah pula standard pembelajaran kali ini? Okey. Untuk kali ini ada dua standard pembelajaran, iaitu 6.2.1 mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Manakala standard pembelajaran yang kedua, 6.2.2 membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Okay, seterusnya. Okey, cikgu nak kamu buka buku teks. Okey, yang ada subtopik 6.2 pada muka surat 72. Okey, ada situasi yang menggunakan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebagai permulaan ni kita akan belajar cara mewakilkan situasi ke dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Okey, apakah yang dikatakan sistem ketaksamaan linear? Okey, ia bermaksud gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. Cikgu percaya kamu sudah pun belajar maksud ketaksamaan linear, dan kali ini kita akan belajar mengenai sistem yang bermaksud gabungan. Okey. Apakah kepentingan ketaksamaan linear? Okey, ketaksamaan linear penting untuk meringkaskan atau memudahkan pemahaman suatu situasi yang kompleks atau complicated, terutamanya dalam kehidupan seharian. Okey, kepentingan yang kedua adalah untuk memudahkan penyelesaian situasi tersebut. Okey, standard pembelajaran yang pertama 6.2.1 mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear.
Okey, ini adalah screenshot dari buku teks. Juga terdapat di muka surat 165. Buku teks. Okey, nota ni penting untuk kamu hayati macam mana menukarkan situasi kepada ketaksamaan linear. Okay, nota-nota dalam jadual itu bagi cikgu cukup lengkap dan amat penting untuk kamu memahami dengan lebih lanjut topik ini. Okay. Lihat simbol-simbol ketaksamaan yang digunakan. Kamu banding beza setiap situasi kepada ketaksamaan linear yang berkaitan. Okey, cuba lihat pada baris yang kelima. Pada baris yang kelima. Pada baris yang kelima, Y sekurang-kurangnya K kali X. Okey, apakah maksud kali di sana? Kali di sana bermaksud operasi darab. Darab. K kali X, maka ketaksamaan dia Y lebih besar atau sama dengan KX. KX tu adalah situasi di mana K darab X. Okay. Kali bermaksud darab. Bagi sesiapa yang tak biasa dengar perkataan kali, kali bermaksud darab. Begitu juga pada baris yang ke-6. Y selebih-lebihnya K kali X. Maka ketaksamaan dia Y lebih kurang atau sama dengan KX dan seterusnya. Okay, cuba hayati nota dalam jadual tersebut. Okay. Okay, next. Okay, terdapat istilah-istilah dalam situasi. Contohnya besar, kecil, maksimum, minimum, sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, digantikan dengan simbol-simbol pada ketaksamaan linear. Okey, cuba lihat simbol yang atas sekali tu. Lebih besar. Itu simbol yang pertama, lebih besar. Okey, apa pula simbol di baris yang kedua tu? Kurang. Kurang daripada. Okey. Okey, apakah pula situasi yang terlibat dalam sebahagian ketaksamaan yang ketiga? Y tidak kurang daripada. Okey. Dalam soalan dia ada di soal Y tidak kurang bermaksud tidak kurang dah tentulah maksudnya lebih besar atau sama dengan tidak kurang. Cuba lihat kata kunci seterusnya. Y tidak lebih daripada. Tidak lebih daripada menggunakan simbol Y. Tidak lebih dah tentulah bermaksud kurang. Kurang atau sama dengan. Okey. Ini dia 4 simbol penting yang patut kamu faham untuk menguasai pembelajaran kali ini. Okey, kita balik pula kepada contoh. Okey, kita lihat contoh dalam buku teks. Contoh 7. Contoh 7, muka surat 166. Okey, contoh 7. Okey, dekat sana ada dua maklumat bergaris. Untuk kita mengenal pasti dua orang yang terlibat dalam contoh 7 tu. Maksudnya ada dua jenis orang lah yang digantikan dengan pemboleh ubah Y dan pemboleh ubah X. Okey. Tingkatan 4
diwakili oleh pemboleh ubah Y, tingkatan 5 diwakili oleh pemboleh ubah X. Okey, langkah-langkah penyelesaian. Okey, kenal pasti jenis-jenis orang. Kenal pasti jenis-jenis orang ataupun benda yang terlibat seperti yang digariskan tadi. Okey. Kemudian langkah penyelesaian yang kedua, seperti yang cikgu sebut tadi lah, gantikan jenis-jenis orang ataupun benda dengan pemboleh ubah. Biasanya menggunakan huruf-huruf kecil lah. Contohnya X, Y dan sebagainya. Okey. Kemudian, kenal pasti istilah-istilah yang cikgu tunjukkan tadi. Istilah-istilah ketaksamaan linear yang diberi. Okey. Iaitu besar, kecil, minimum, maksimum dan sebagainya. Okey, seterusnya, gantikan istilah ketaksamaan itu dengan simbol yang sepatutnya. Okey. Ini semua telah cikgu tunjukkan sebentar tadi. Okey. Terus kita bincang contoh 7A. Okey, contoh 7A tu dia minta jumlah. Okey, jumlah dah tentulah gabungan. Jumlah dah tentulah gabungan yang menggunakan operasi tambah. Jumlah selebih-lebihnya 40 orang. Maksudnya tak boleh lebih dari 40 orang. Dia mesti maksimum 40 orang. Jadi macam mana kita nak menuliskan ketaksamaannya? Okey. Y tingkatan 4 seperti yang digariskan kalau kamu ingat dalam slide sebelum ini tadi, X tingkatan 5. Kemudian ada kata kunci jumlah. Kemudian ada maklumat dia kata selebih-lebihnya 40. Jadi macam mana kita hendak meringkaskan menjadi suatu ketaksamaan linear. Okey. Y tingkatan 4. Kita gantikan tingkatan 4 dengan Y lah. X tingkatan 5. Maka kita gantikan tingkatan 5 dengan X. Jumlah. Kenapa X tambah Y? Kerana jumlah dah tentulah gabungan pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5. Kemudian ada ayat selebih-lebihnya. Maksudnya tak boleh lebih. Maksimum dia 40 orang. Ini cara tulis je. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 40. Okay. Inilah jawapan untuk A. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 40. Okay, next seterusnya. Okay, kamu boleh cuba fahami contoh-contoh seterusnya dan latihan yang terdapat di dalam buku teks. Okey, kamu digalakkan merujuk contoh 8 muka surat 166 dan juga latihan praktis kendiri 6.2a yang juga terdapat di muka surat 166 dan muka surat sebelahnya 167. Okey, berpandukan macam mana nak buat latihan tu berpandukan video PDPR ini. Okey. Okey, next kita balik pula kepada standard pembelajaran yang kedua. Membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau
dan penyelesaian suatu sistem ketaksamaan linear. Okay, nota dia, tajuk dia agak panjang tapi kita cuba fahami kata-kata kunci yang terlibat. Dalam tajuk tu, cikgu percaya kamu menemui satu perkataan yang jarang ditemui, iaitu conjecture. Conjecture. Apakah yang dikatakan conjecture? Sambil tu cikgu minta kamu rujuk muka surat 167 dalam buku teks. Okay. Terdapat nota yang boleh kamu baca dan juga gambar rajah yang berkaitan. Okey, dalam nota tu terdapat gambar rajah yang berwarna-warni, terdapat kawasan yang berwarna-warni dengan dilabelkan sebagai A, B, C dan D. Apakah maksudnya? Okey, sebelum tu kita mesti mengetahui apakah maksud conjecture. Conjecture dalam perkataan mudah dia ialah kesimpulan lah. Maksudnya kamu akan membuat kesimpulan berpandukan maklumat-maklumat yang kamu tahu. Okey, conjecture ataupun kesimpulan titik dalam rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Ni cikgu crop gambar rajah yang tadi dan diperbesarkan. Okey, untuk pengetahuan kamu, ataupun kalau kamu dah tahu lagi bagus, A, B, C, D tu dikenali sebagai rantau lah. Rantau A, B, C dan D. Okey. Kemudian kita akan menganalisis titik-titik terpilih dalam setiap kawasan atau rantau ni untuk menentukan sama ada titik-titik tersebut berada di dalam sistem ketaksamaan linear yang disoal. Okey. Okey, slide berikutnya akan menunjukkan titik-titik yang mewakili 4 rantau ini. Cikgu harap kamu sampai sekarang dah tahulah koordinat titik-titik apabila dia beri gambar rajah sebegini. Okey, ini adalah langkah-langkah penyelesaian. Okey, di samping itu cikgu lampirkan juga jadual yang diambil dari buku teks juga di muka surat 167. Okey, harap kita teliti sama-sama. Okey, jadual ini. Okay, apakah langkah-langkah penyelesaian? Yang pertama adalah kita tentukan rantau. Okey, setakat ni cikgu harap kamu dah tahu dan dapat mengenal pasti rantau-rantau yang dilabel sebagai rantau A, B, C dan D. Okey, setelah mengetahui rantau, secara random atau secara rawak, beberapa titik dipilih. Setiap rantau dipilih 2 titik. Okey, kita lihat jadual.
Okey. Langkah yang kedua, titik dipilih dari rantau. Seperti yang baru cikgu sebutkan tadi. Kemudian langkah yang ketiga, gantikan nilai-nilai X dan Y ke dalam ketaksamaan. Ke dalam ketaksamaan yang diberi. Kita cuba lihat baris yang pertama, titik 21. Titik 21 bermaksud X bernilai 2 dan Y bernilai 1. Berpandukan ketaksamaan, maka gantikan mengikut ketaksamaan dan kita akan membuat keputusan sama ada benar atau palsu ketaksamaan tersebut setelah digantikan nilai-nilai X dan Y. Untuk membuatkan sesuatu rantau itu terpilih, mesti kedua-dua ketaksamaan benar. Jika salah satu ketaksamaan palsu, maka rantau itu tidak dipilih. Seperti yang boleh kamu rujuk di dalam buku teks. Langkah yang ketiga, pastikan semua yang dihitung memenuhi syarat yang cikgu sebutkan tadilah. Dia mesti benar. Mesti benar kedua-duanya. Dalam jadual tersebut ada dua ketaksamaan, maka pergantian nilai mestilah menghasilkan kebenaran untuk kedua-dua hitungan. Dalam jadual tersebut, titik 25 dan titik 34 menghasilkan nilai benar apabila digantikan ke dalam kedua-dua ketaksamaan. Maka rantau B memuaskan sistem ketaksamaan linear tersebut dan rantau itu pun dipilih. Seperti yang terdapat dalam buku. Kamu boleh hubung kaitkan penjelasan cikgu dengan nota-nota dalam buku teks beserta contoh. Seperti biasa, cuba fahami contoh. Contoh yang cikgu galakkan kamu rujuk adalah contoh 9 dalam buku teks, muka surat 168 dan juga latihan yang berkaitan iaitu praktiskan diri 6.2b juga terdapat di muka surat sama. Jika kurang faham ataupun kamu keliru, kamu sentiasa boleh rewind video ini berulang kali untuk lebih faham. Cikgu harap kamu berusaha untuk faham dan menghitung jawapan-jawapan. Yang penting buat latihan jangan malas. Okey, kita sudah di akhir PDPR, jadi terdapat beberapa kesimpulan daripada PDPR ini iaitu menulis ketaksamaan linear, menentukan rantau, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.